Assalamualaikum dan salam Ramadan. Buletin UKAS edisi petang 18 Mei 2020 bersama saya, Lia Amira Anorigos. Berita utama, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS hari ini telah memutuskan muzik kafe, kelab malam dan bistro tidak dibenarkan beroperasi. Bercakap dalam sidang media harian COVID-19 di Kuching, Timbalan Ketua Menteri Sarawak Datuk Ahmad Douglas Ugah Embas berkata, keputusan itu diambil kerana menyedari wujud salah faham dalam kalangan masyarakat yang beranggapan ketiga-tiga pusat itu sebagai restoran. Tambahnya lagi, tindakan berupa amaran dan penutupan premis akan dikenakan kepada pemilik kedai, syarikat dan pasaraya yang tidak mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan. Tindakan berupa amaran dan penutupan premises akan dikenakan kepada pemilik kedai, syarikat, pasaraya yang tidak mematuhi SOP yang telah ditetapkan. So kita harap semua yang telah diberi peluang untuk membuka kegiatan ekonomi untuk mengikuti standard operating procedure yang telah ditentukan. Itu penting untuk menentukan bahawa social distancing, personal hygiene dapat diamalkan. Dengan itu kita harap dapat mengelakkan merebaknya virus ini. Sementara itu, dalam sidang media sama, beliau memberitahu Sarawak mencatatkan sifar kes positif COVID-19 selama 5 hari berturut-turut. Sarawak sekali lagi mencatat tidak ada kes positif COVID-19. Jumlah kes positif COVID-19 di Sarawak kekal 544. Manakala seramai 4 kes baru telah sembuh dan discharge dari hospital. Dari 4 kes tersebut, 3 kes adalah dari Hospital Umum Sarawak dan 1 kes dari Hospital Sibu. Datuk Ahmad Douglas turut memaklumkan seramai 435 orang telah sembuh dan discharge dari hospital sehingga kini. Berita seterusnya mengenai istiadat pembukaan mesyuarat pertama penggal ketiga Parlimen ke-14 yang berlangsung hari ini. Istiadat pembukaan Parlimen kali ini telah disempurnakan oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bertempat di bangunan Parlimen Kuala Lumpur. Ahli-ahli Parlimen dari Sarawak turut menghadiri istiadat berkenaan. Bagaimanapun, persidangan Dewan Rakyat hari ini hanya berlangsung sehari sahaja dan hanya membabitkan urusan titah diraja. Beralih ke laporan Bazar Ramadan Online Sarawak Kusayang atau lebih dikenali sebagai BROS. Di Miri, pentadbir BROS Miri, Eza Harisha Othman berterima kasih kepada kerajaan negeri kerana telah menyediakan platform itu bagi membolehkan mereka mempromosi juadah berbuka puasa kepada penduduk setempat. Kalau ada yang ingin promo untuk bulan Ramadan ke, biskut, kuih lapis semua untuk bulan raya ke lah, or mungkin gawai Christmas, boleh terus pergi ke FB page kita orang untuk bahagian Miri, Bazar Ramadan Online Sarawak Kusayang. Sementara itu, Kelly Katrina Muhammad Komasi, pemilik Arclick Kitchen, bersyukur kerana dengan adanya BROS Miri, beliau dapat menjual makanan juadah berbuka puasa biarpun sebelum ini perniagaan asalnya sebagai perunding majlis perkahwinan tidak dapat beroperasi susulan PKP dan PKPB. Kami sebagai seorang event planner, pelamin maker, sementara tu dalam NCO memang kita asyik ada business coming in lah. So kami memang thank you to kerajaan and also platform BROS memperkenalkan jualan Ramadan for us to have some income. Pemilik Damit Cottage Nan, Suzana Muhammad Musa pula berkata, mereka kini menjalankan perniagaan kambing golek sebagai sumber pendapatan. Semasa PKP ini perniagaan agak berkurangan, tapi atas bantuan BROS membantu kami dalam mempromosi perniagaan. Dan terima kasih juga banyak kepada Kerajaan Negeri Sarawak. Berikut pula mengenai bantuan khas Sarawak Kusayang BKSS 2.0. BKSS 2.0 bukan sahaja memberi manfaat kepada ketua isi rumah, bahkan para peniaga yang menerima impak ekonomi sepanjang pelaksanaan PKP dan PKPB. Ketika ditemui UKAS di Lunduk, peniaga makanan dan minuman Tang Eng Chieh merakamkan rasa gembira dan berterima kasih kepada kerajaan negeri kerana bantuan tersebut meringankan kos bebanan yang ditanggungnya. Saya ada dapat RM1,500 dari government Sarawak. Selepas saya ambil itu duit, saya
untuk tolong saya bayar saya punya pekerja, tolong bayar saya punya sewa sebab kedai kami tidak buka sementara dalam 1-2 bulan ni. Kalau kerajaan boleh subsidi lagi untuk kedai punya rental 50%, air 50%, sama elektrik 50% reduce, lagi baguslah. Semoga COVID-19 ini akan cepat hilang dengan tindakan melakukan oleh kerajaan supaya rakyat boleh hidup seperti biasa. Seterusnya berita tentang program Tazkirah dan Ramadan Info on Wheels. Di Sibu, sebanyak 100 bungkus bubur lambuk telah diagihkan sempena program Tazkirah dan Ramadan Info on Wheels anjuran Jabatan Penerangan Daerah Sibu. Semasa agihan berkenaan, turut diedarkan poster hebahan langkah-langkah pencegahan COVID-19. Menurut Pegawai Penerangan Daerah Sibu, Rosman Zaini, program berkonsepkan tazkirah dalam rakaman itu turut berperanan dalam merapatkan lagi hubungan antara rakyat dan kerajaan. Hari ini kita menyampaikan apa-apa sumbangan yang boleh mengeratkan di antara rakyat dengan kerajaan dalam sistem penyampaian. Sebelum mengakhiri buletin, saksikan antara intipati titah diraja ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong buat semua petugas barisan hadapan yang berjuang mendepani pandemik COVID-19. Kita telah menghadapi dan menangani wabak ini dengan bersatu padu sebagai sebuah bangsa Malaysia yang kuat, cekal dan berdisiplin. Dalam saat getir ini, petugas barisan hadapan negara terutamanya Perkhidmatan Kesihatan, Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Jabatan Imigresen Malaysia, Agensi Pengurusan Bencana Negara, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, Jabatan Sukarelawan Malaysia dan lain-lain agensi yang turut terlibat telah tampil dengan penuh dedikasi yang tinggi menghadapi serangan wabak ini. Pengorbanan mereka tidak pernah mengenal erti penat maupun takut, hinggakan nyawa dan keselamatan diri sendiri menjadi taruhan demi menjaga kemaslahatan dan kepentingan orang ramai. Justru sebagai tanda penghargaan negara, marilah bersama-sama dengan beta untuk berdiri dan memberikan tepukan yang gemuruh kepada semua wira dan wirawati petugas barisan hadapan negara. Sekian bersama saya Lia Amira dan kru penerbitan. Dapatkan berita terkini Sarawak setiap hari dengan melayari ukas.sarawak.gov.my atau di Facebook, Instagram, Twitter dan saluran YouTube Buletin Ukas. Kekalkan usaha dan disiplin kita dalam mengekang virus COVID-19 ini kerana kita masih dalam perjuangan menuju kemenangan. Salam Ukas.